Assalamualaikum. Hari ini saya akan menemui Mama Encik Muhammad Nur Zulaidi, iaitu pekebun di Pesut. Jom memperkenalkan diri, lepas tu apa yang Encik tanam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Zulaidi bin Nordin, pekebun di daerah Pesut ni lah. Saya menanam sekarang ni saya tanam tembikai sebanyak 30 hektar. Sebelum ni biasanya kalau saya nanam labu, tembikai, ubi keledek, melon. Tapi sekarang untuk waktu sekarang ni saya menanam tembikai. Boleh Encik terangkan sedikit tentang proses apa yang Encik gunakan untuk menanam tembikai tu? Untuk penanam tembikai, yang pertama sekali adalah proses penyediaan tanah lah. Kalau ikut kat Pesut ni, kita tanah jenis bridge soil lah, tanah bridge. Tanah bridge ni tanah yang berpasir. Jadi tanah berpasir ni mula-mula sekali kita kena menyediakan bahan organik lah. Biasanya gunakan tai ayam fresh, digaur dengan tanah dulu, kemudian dirota dengan dibajak dengan menggunakan traktor, dan ditabur dengan menggunakan NPK green 15-15-15 sebanyak 200 tan per hektar. Kebiasaan saya guna. Selepas proses penyediaan, kita letak bahan organik dengan baja NPK ni, kita akan biarkan selama dalam 2 minggu, sekurang-kurangnya 2 minggu untuk proses penguraian bahan organik itu. Dalam tempoh ni kita akan menyemai biji benih dan akan bercambah dalam tempoh 14 hari. Dalam tempoh 14 hari ini, proses lain adalah menyediakan sungkupan untuk tanah tersebut. Kita menggunakan silver shine. Mas kita untuk sungkup tanah tu, kita tutup yang bahan organik dengan NPK green tadi. Tu untuk pembajaan asas dengan penyemaian. Selepas tu dalam tempoh 14 hari, selepas pokok tu keluar daun ketiga, kita boleh menanam, pindahlah ke ladang anak benih tu, tanam. Dan semasa tanam tu terus tarik pengairan yang biasa kita gunakan, jenis drip tape. Drip tape ni biasanya kita gunakan sebabnya dia mudah untuk diuruskan dan juga lebih efisien untuk tanah jenis bridge ni. Pasal dia bagi air tu terus ke pangkal pokok. Seterusnya proses selepas pembajaan asas, kita akan tunggu sehingga lebih kurang dalam 3 minggu untuk membuat pembajaan side dressing. Side dressing ni bermaksud kita letak baja NPK blue 12, 17 di bahagian tepi sungkupan tadi, dan dibajak menggunakan traktor. Dan proses ni kita akan letak sedikit organik, lebih kurang 200 kilo per ekar, dan dicampur dengan 200 kilogram baja blue tadilah. Selepas tu dalam tempoh seminggu selepas pembajaan side dressing, kita akan buat proses mendidik suluh lah. Pokok tembikai itu tadi kita akan tarik dia punya suluh keluar untuk mengelakkan dia bergumpal sesatu sama lain lah. Selepas mendidik suluh, kita akan tunggu untuk proses terus ni, iaitu proses pendebungaan, pollination. Kita akan melakukan proses pendebungaan ini secara manual, iaitu menggunakan tangan kita sendirilah. Pendebungaan berbantu. Kebiasaannya pendebungaan ini dilakukan selepas 35 sehingga 40 hari lah. Biasanya pendebungaan ni kita dilakukan pada waktu pagi, daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 11 pagi lah. Selama lebih kurang 10 hari, bermakna daripada
hari ke-35 sehingga hari ke-45. Jadi selepas 30 hari kemudian buah tembikai itu boleh dah dipetik lah untuk dipasarkan. Itu je lah rasanya proses dia sedikit. Apakah masalah yang dihadapi dalam tanaman tembikai? Kebiasaan dalam tanaman tembikai ini masalah utama dia pasaran lah. Sebab kalau di Pantai Timur ni awal tahun tu daripada bulan Januari, Februari, Mac, pengeluaran tembikai di kawasan Pantai Timur ni amat tinggi. Jadi isu dia adalah lambakan buah lah. Jadi bila terjadinya lambakan buah ni, harga akan jatuh. Masalah lain adalah masalah penyakit lah. Biasanya masalah penyakit yang biasa dihadapi petani adalah masalah penyakit. Yang pertama adalah penyakit lecuh anak benih. Yang kedua penyakit pelapuk dauni mildew. Yang ketiga adalah penyakit virus mozart. Keempat penyakit hawa batang begam. Dan kelima biasanya adalah antraknose. Jadi penyakit-penyakit ini biasanya akan menyerang tanaman pada musim hujan pertengahan bulan 3. Encik ada kata-kata semangat tak untuk anak muda sekarang yang baru nak menceburi dalam bidang pertanian ni? Okey, untuk anak-anak muda yang ingin menceburi bidang pertanian, sebenarnya bidang pertanian ni amat menguntungkan jika kita lakukan dia dengan betul, dengan proses yang betul. Tapi biasa kalau pertanian ni dia low profile. Low profile ni bermaksud dia tak ramai yang melihat dia sebagai satu pekerjaan. Sebab dia panas, kotor dan busuk. Biasanya anak muda dia lebih suka untuk bekerja dalam aircon lah. Tapi nasihat saya, jika ingin menceburi bidang pertanian, anda perlulah berguru dululah. Anda kena mencari mentor-mentor yang biasa menanam. Contohnya kalau kawasan sini ramailah orang-orang kampung yang biasa menanam tembikai. Kita boleh tanya proses dia, cara dia, apa masalah dia. Kita tahu sedikit sebelum memulakan projek kita tu. Kalau boleh kita berpraktikal lah, berkuli dulu di mana-mana ladang besar. Kita tahu kita nak ambil dia punya step dia, dia punya pengalaman dia, apa masalah dia. Kalau kita dapat atasi semua ini, insya-Allah lah pertanian ni adalah satu benda yang menguntungkan lah. Info baru yang kita dapat pada hari ini. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat untuk menanam tembikai atau yang ingin tahu lebih lanjut tentang tembikai, bolehlah tanya kepada Encik Ju.